Siapa yang baru masuk, salin dulu nota yang cikgu paparkan ni hubungan antara unit-unit. Sekejap Okay, satu hari bersamaan dengan 60 minit. 1 jam 60 minit, satu hari 24 jam. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 dekad sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 10 dekad. Dan 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Kalau kamu perhatikan, setiap hubungan unit ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hubungan antara unit masa dan waktu. Semuanya dimulai dengan 1. Kalau kita nak membentuk hubungan, mesti mula dengan angka 1. Baru diikuti dengan unit. Dah siap salin? Kalau dah siap salin, bagi tahu cikgu. Dah. Salin dekat buku matematik 1 boleh, matematik 2 pun boleh. Kenapa kita kena menyalin hubungan unit ni? Sebab dia sangat penting semasa kita nak menukar-nukar unit nanti. Kita nak tahu sama ada kita nak kena darab ke, kita nak kena bahagi ke, nak darab berapa, nak bahagi berapa. Semuanya ada di dalam hubungan unit tu. Okey? Kita tengok soalan nombor 1. Muka surat berapa? 53 soalan A Dah sedia? Dah. Dah. Okey, kita tengok ini. 1/2 jam disuruh tukar kepada minit. Okey, kalau ikut kita hubungan unit yang awak salin tadi tu, apa hubungan unit yang terlibat bagi soalan ni? Sebutkan hubungan unit tu. Antara 6 hubungan unit yang cikgu suruh salin tadi tu, manakah satu yang bersesuaian yang kita akan guna pada soalan nombor 1 ni? 1 jam. 1 jam. Tak habis kamu sebut hubungan unit tu. Hubungan unit tu kena sebut habis-habis lah. 1 jam 60 minit. 1 jam kita akan gunakan hubungan unit yang pertama ni 1 jam sama dengan 60 minit. Kerana pada hubungan unit ni ada unit jam dan juga ada unit minit. Dua unit ni juga yang ditanya pada soalan pertama. Okey. Jadi 1 jam sama dengan 60 minit. 60 minit. Jadi, macam mana kita nak menukarkan jam? Pada soalan ni, soalan dia 1/2 jam. Unit dia jam. Dia suruh tukar kepada minit. Kita tengok pada hubungan unit. Sebab tu cikgu suruh salin. Okey, hubungan unit. Jam nak tukar kepada minit. Jadi kita akan gerakkan unit jam nak pergi ke unit minit. Maknanya dia akan bergerak daripada belah sini kanan, belah sini kiri. Tengok tangan awak sini kanan, sini kiri. Jadi kita nak menukarkan jam kepada minit. Jadi jam kena bergerak ke minit. Jam bergerak ke minit.
Bermakna kita tengok anak panah ni, anak panah ini akan bergerak ke mana kelas? Ke kanan ke atau ke kiri? Kanan. Okay. Kanan. Kalau ke kanan, ni kena ingat kalau kanan operasi, masukkan dalam nota awak, tambah di bawah tu. Okay. Awak kena tambah dalam nota awak tu, dah siap salin nota tu kan? Awak tulis kanan ke kanan, tambahkan dalam nota awak tu. Ke kanan bermakna operasi darab. Dan sebaliknya kalau ke kiri, operasi apa kelas? Bahagi. Operasi bahagi. Senang aja sebenarnya ni. Yang penting awak kena ingat ni, hubungan unit. Kalau tak ingat hubungan unit, macam mana awak nak gerak ke kanan atau ke kiri? Okey. Salin, dah salin belum? Dah. Cikgu salin balik. Operasi darab. Okey. Jadi semua ingat tahu, ke kanan darab, ke kiri bahagi. Okey, kita tengok tadi. 1 jam, jam nak tukar ke minit, jadi jam bergerak ke minit, jadi anak panah ini dia bergerak ke arah kanan. Jadi bermakna kita kena buat operasi darab. Okey, kita akan darabkan dengan apa? Tak payah susah-susah fikir nak darab dengan apa, kita darab dengan apa angka yang ada pada hubungan unit ni. Dia ada 1 dengan 60. Kita akan pilih selain daripada 1. Bermakna dia ni nanti kita akan darab dengan 60. Okey. Kalau tengok hubungan unit ni, kalau hubungan unit yang ni kita akan darab atau bahagi 60. Kalau hubungan 1 hari sama dengan 24 jam, kita akan darab 24 atau bahagi 24. Kalau hubungan unit antara tahun dan bulan, kita akan darab 12 atau bahagi 12. Begitulah. Maknanya darab dan bahagi nombor yang terlibat adalah nombor-nombor yang selain daripada 1 ni. Boleh faham tak kelas? Tak jawab. Faham tak kelas? Boleh. Kalau kita nak menukarkan dekad kepada tahun atau tahun kepada dekad, dia maksudnya dia melibatkan sama ada darab 10 atau bahagi 10. Sebab itu awak kena ingat hubungan unit, tak payah pening-pening, tak payah fikir teruk-teruk. Kalau ingat hubungan unit, semua kita boleh tahu apa kita nak buat. Okey, kalau kat sini tadi, faham tak kenapa darab 60? Kelas? Faham. Okey, kalau faham. Jadi kita akan buat darab 60 untuk menukarkan 1/2 jam kepada minit. Langkah pertama, awak salin dulu 1/2. Angka pada soalan ni je awak salin. Unit jangan salin dah sebab kita nak menukar unit jam kepada minit. Jadi tak perlu letak 1/2 jam. Letak angka je. 1/2. Unit jam ni kita akan darab dengan 60. Dan 60 ini unitnya kita kena letak unit yang baru, iaitu unit minit. Okey, kemudian letak minit. Setakat ni faham tak kelas? Faham. Okey, bermakna apabila kita selesaikan ayat matematik ini, apa hasilnya itulah dalam minit tu, jawapan minit. Jadi kita nak selesaikan.
nak selesaikan, tak cantik kalau awak potong dekat sini. Bila awak potong kat sini nanti awak dah conteng ayat matematik ni kan. Nanti kita tak nampak di awal ni macam mana nak selesaikan. Jadi, cikgu cadangkan awak buat garisan. Kemudian, conteng di sebelah kanan. Untuk potong 1/2 darab 60. Okey. Ingat lagi tak kelas? A per B darab C. Ingat. Jadi kita akan guna cara potong A per B darab C. Apabila kita nampak pecahan aja darab dengan nombor bulat, cara nak potong A per B darab C. Jadi kita nak potong, target kita kena pastikan penyebut bertukar sampailah jadi berapa kelas? 1. Betul, sampai jadi 1. Okey, macam mana kita nak potong ni 2 dengan 60, kita nak potong pakai sifir berapa supaya penyebut jadi 1? 2. Betul, kita akan potong pakai sifir 2. Jadi, potong. 2 potong tinggal 1. Awak potong. 2 potong tinggal 1. 11. Yang 60 ni, macam mana nak buat ni? Kita potong 1/1. Okey. Potong 1/1, 6 dulu. Cari 6 dalam sifir 2. Ada tak kelas? Ada. Tempat yang ke? 3. Jadi tempatnya kita nak letak mana? Atas ke bawah? Atas. Betul. Tempat letakkan di atas. 3. Okey. Kemudian, dah tak ada baki kan? Tak perlu ada baki kat bawah. Tapi ada tinggal satu lagi sifar yang kita belum tentu. Jadi apa nak buat ni? Kita potong saja dan letak sifar di atas. Jadi, tutup dulu mikrofon. Mikrofon tutup. Kalau tak nanti bising. Kalau bercakap je awak tekan mikrofon. Habis bercakap je awak kena terus tutup. Macam tu setiap kali. Okey? Sekarang kita tengok penyebut dah tinggal 1, maknanya penyebut dah selesai. Tak payah tengok dah. Sekarang 1 darab 30 berapa kelas? 1 darab 30? 30. Jadi rupanya ni kita letaklah 30 dan dia punya unit dia dah jadi unit apa? Ikut. Unit minit. Betul. Minit. Dan letakkan jawapan pada garisan kosong atau tempat kosong di atas, iaitu kita letakkan 30. Dah? Dah. Kalau dah, kita try nombor 2. Nombor 2 kelas. 4 1/5 jam bersamaan dengan berapa minit? Maknanya kita menggunakan hubungan antara jam dan minit. Apa hubungan antara jam dan minit? 1 jam 60 minit. 1 jam, cikgu buat ringkasan je, kita nak cepat. Cikgu buat jam tu J. 1 jam 60 minit tu M. Boleh tak? Boleh. Awak jangan letak J. Boleh. Awak janganlah letak J dengan M sebab M ni sebenarnya untuk meter. Ni ringkasan cikgu tapi awak buatlah penuh jam. 1 jam sama dengan 60 minit. Kita nak menukar jam kepada minit. Sama juga cara dia. Gerakkan saja anak panah iaitu daripada jam kepada minit. Gerakkan anak panah sini jam ke minit. Anak panah bergerak ke arah mana kelas? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Kalau ke kiri sini kan. Kalau ke kiri minit ke jam. Sekarang ke kanan bermakna kita akan buat operasi apa kelas? Darab. Betul. Kita akan buat operasi darab. Jadi cara yang sama juga, salin je angka pada soalan. Tetapi pada soalan nombor 2 ni berbeza sedikit kerana pada soalan pertama kalau awak perasan pecahan itu
dia dalam bentuk pecahan wajar. Dia ada satu pengangka dan juga penyebut. Tetapi bagi soalan kedua ni, dia adalah dalam bentuk apa ni kelas? Kalau ada 3 nombor ni. Nombor bercampur. Kalau nombor bercampur, awak kena tukarkan dulu kepada kepada apa kelas? Pecahan tak wajar. Pandai. Betul. Kepada pecahan tak wajar. Macam mana cara nak menukar? Ingat lagi tak nak menukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar? Atas ke atas Tambah. bawah? Tambah darab. Betul, pandai. Atas tambah bawah darab. Okey. Jadi kita buat darab dulu. 4 darab 5. Berapa? Tambahkan 1. Jadi apakah pecahannya? 21. Okey. 21. Buat sama-sama dengan cikgu tak ni dekat buku awak? Buat. Jadi nombor bercampur yang kita tukar kepada pecahan tak wajar itu, ini dia 21/5. Sekarang kita nak buat tadi, nak menukarkan jam kepada minit kan? Jam kepada minit kita kena darab 60. Jadi sambung. Darab 60. Dan unit ni nak letak jam ke nak letak minit ni? Kat sebelah Minit. Betul. Letakkan minit. Kita kena letakkan unit yang baru pada ayat matematik. Kemudian kita nak potong. Kita potong di sebelah kanan. Supaya ayat matematik awak tidak tidak terconteng 21/5 darab 60. Okey, sekarang kita nak potong A, B, C. Yang mana? Pasangan mana yang awak nak pilih? A dengan B ke B dengan C? B dengan C. Betul. Kenapa paling sesuai, paling bagus kita guna B dan C? Sebab kita boleh guna sifir berapa kelas? 5. Okey, so kita akan potong B dan C menggunakan sifir 5. Okey, sama-sama buat dengan cikgu. Potong 5 tinggal berapa kelas? 1. Tempatnya kita letakkan di sebelah atas. Kalau ada baki baru di sebelah bawah. Okey, dah settle pada penyebut. Penyebut dah jadi 1 pun. Dah settle untuk kumpulan B. Untuk kumpulan C pula. Masih menggunakan sifir yang sama iaitu sifir 5. Okey, kita potong 6. Potong 6 bermaksud kita mencari 6 dalam sifir 5. Ada tak 6 dalam sifir 5? Tak ada. Tak ada. Kita pilih tempat yang Pertama. Kita pilih pertama bermakna kita memilih nombor berapa? Nombor 5. 5. Jadi ada baki tak kat bawah ni? Ada. Okey, baki berapa? 1. Okey, baki 1. Baki 1 kita letakkan di bawah. Saya ulang balik Kenapa bakinya 1? Sebab pada sifir 5, sifir 5 ni 5, 10, 15. Okey. Kita sedang mencari 6 dalam sifir 5 tapi 6 tak ada. Jadi kita pilih yang paling kecil dan juga paling hampir dengan 6 iaitu 5. Jadi 6 tolak 5 bakinya 1. 1 ni yang di atas ni adalah tempat yang kita pilih. Kita pilih nombor 5 kan. Jadi 5 ni tempat pertama. Tempat pertama letak di sebelah atas dan baki di sebelah bawah. Faham tak kelas? Faham. Okey. Kemudian dah dapat baki. Baki tu kita akan cantum dengan nombor seterusnya iaitu dengan sifar. Kita pun cantum. Bila cantum dia akan jadi berapa kelas? 10. Cari pula 10 dalam sifir 5. Ada di tempat kedua. Jadi tempatnya letak di sebelah atas. 2. Okey. Dah siap kita memotong B dan C. Sekarang penyebut kita dah tinggal 1. Jadi dah siap, tak payah tengok penyebut dah. 21 darab dengan 12. Jadi langkah seterusnya
awak kena buat operasi darab di bawah. Okey, buat sama-sama dengan cikgu. 21 darab 12. Okey. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. Okey, dah siap untuk sifir 2. Sebelum buat sifir 1, kita kena buat apa kelas? Tinggalkan satu tempat kosong pada nilai tempat sar ni. Tinggalkan satu, baru kita boleh mula mendarab. 1 darab 1, 1. Kemudian 2 darab 1, 2. Dah siap, baru kita buat operasi tambah. Jadi jawapannya berapa kelas? 252. Dapat tak sama dengan cikgu ni? Dapat. Okey, bila dah dapat aja 252, masukkan di bawah ayat matematik. 252 unitnya apa kelas? Minit. Minit. Dan juga letakkan jawapan pada tempat kosong di atas. Okay, so ini jalan kerja untuk nombor 2. Awak kena selesaikan dulu A per B darab C. Dah dapat 21 darab 12. Kita selesaikan dalam bentuk lazim. Dan letak jawapan akhir di bawah ayat matematik. Dah? Dah. Okay, tutup mikrofon. Tutup mikrofon. Kita terus soalan ketiga. 3/8 hari sama dengan berapa jam? Jadi, hubungan unit apa yang cikgu nak kena tulis atau nak kena ingat ni? Hubungan antara hari dan jam. Apa hubungan antara hari dan jam? Mesti mula dengan satu. Satu hari 24 jam. Pandai, 1 hari 24 jam. Ini hubungan unit yang akan kita gunakan pada soalan 3. Ini hubungan unitnya sebab melibatkan hari dan jam. Hari, jam. Okey, sekarang kita nak gerak anak panah dekat hubungan unit ni. Kita nak gerak daripada hari ke jam ke atau sebaliknya daripada jam ke hari? Yang mana satu kelas? Hari ke jam. Betul, sebab soalan dia bermula dengan hari, dia suruh tukar kepada jam. Jadi kita pun gerakkan anak panah, hari kepada jam, anak panah bergerak ke arah ke kanan atau ke kiri kelas? Kanan. Jadi kita akan buat operasi darab pandai. Kita akan darab dengan berapa kelas? 24. Ya, kita akan darab dengan 24. Jadi kita tengok pecahan. Angka ataupun nombor di sini memang dalam pecahan dah, bukan dalam bentuk nombor bercampur. Jadi tak perlu tukar, kita salin je. Salin je balik pecahan sama dengan 3/8. Okey. Lepas tu apa cikgu nak buat? Kamu cakap cikgu salin. Darab. Okey. 24 jam. 24. Kita terus tukar unit dia. Bagus. Betul. Kita terus tukar unit yang baru. Okey. So kita nak potong di sebelah kanan. Buat tak sambil cikgu terangkan ni? Awak buat tak kat buku awak? Buat. Bagus. So kita potong 3/8 darab dengan 24. Kita nak pakai sifir berapa kelas? 8. Ya. Kita akan potong pasangan B dengan pasangan mana? C. Betul. B dan C. Menggunakan sifir 8. So kita potong. 8. Potong tinggal
tinggal 1. pandai. Kemudian kita tengok pula C. C ada 24. Dekat sifir 8 ada 8, 16, 24. Jadi kita terus je. Kita tengok ada 24 dalam sifir 8. Kita potong terus kedua-dua angka ini. Maksudnya kita membaca dia sebagai 24 dan kita letakkan tempatnya di atas. Tempatnya tempat ke berapa kelas? 3. 3. Alright. Seterusnya apa kita kena buat ni? 3 darab 3. Seterusnya ialah 3 darab 3. So, awak kena letak kat bawah ni sajalah. 3 darab 3 tak payah bentuk lazim. Sama dengan 9. Dan letakkan jawapan akhir di bawah ayat matematik. Unitnya sama Jam, sini jam, bawah pun turun jam juga. Jadi jawapan dia ialah 9 jam. Dapat? Dapat. Okey, tutup mikrofon. Kita teruskan nombor 4. Hubungan apa yang cikgu nak pakai ni? 1 hari 24 jam. Betul, 1 hari 24 jam. Okey, kita nak gerak anak panah, laju-laju. Anak panah daripada mana ke mana cikgu nak pergi ni? Kiri ke kanan. Kiri ke kanan, iaitu dari unit apa ke unit apa? Hari ke jam. Hari ke jam kita akan buat operasi apa kelas? Darab. Okey. Tetapi, tengok, perhatikan angka ni dalam bentuk apa kelas? Bercampur. Kita kena buat apa? Darab tambah. Darab tambah. Okey. So, darab dulu. 7 darab 3, 20. Assalamualaikum. Ya, boleh dengar tak suara cikgu? Boleh. 7 darab 3 tambah 1. Berapa kelas pecahan yang terbentuk ni? 22/3. Pandai, 22/3. Okey, teruskan. Ayat matematik. Awak cakap cikgu tulis. Dah tera tu. Darab 24 jam. Okey, kemudian gariskan. Potong di sebelah kanan. 22/3 darab 24. Kita akan pakai sifir 3. Okey, sifir 3. Kita akan potong 3 dengan 24. Pasangan B dengan pasangan C menggunakan sifir 3. Okey, potong 3 tinggal 1. Terus potong 24. Ada tak 24 dalam sifir 3? Ada. Itu tempat ke? 8. Okey. Penyebut dah tinggal 1. Dah tak payah tengok penyebut dah. Sekarang yang atas 22 darab 8. Jadi awak kena teruskan bentuk lazim 22 darab 8. Dua darab 8 berapa kelas? 16. 16, 6 di bawah, 1 di atas. Seterusnya 2 darab 8 sama juga 16 tapi kena tambah 1 jadi 17. Jadi apakah jawapan akhirnya kelas? 176. Letakkan di mana? Jawapan akhir letak di mana? Kiri.
Kiri di bawah ayat matematik. 176, letakkan unit yang baru, unit jam dan letak jawapan pada tempat kosong tu. Terror dah, laju buat. Dah? Dah. Dah. Okey, boleh teruskan nombor 5? Boleh. Boleh. Okey. Unit apa yang terlibat yang cikgu nak kena tulis kat tepi ni? Hubungan unit apa? 1 tahun 12 bulan. Pandai. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Okey, kemudian anak panah cikgu daripada unit apa ke unit apa ni? Tahun ke Bulan. bulan. Ke bulan. Bermakna kita akan guna operasi apa kelas? Darab. Darab. Okey, kita akan darab berapa nanti? 12. Betul. Okey, kita nak bentuk ayat matematik dah. Okey, awak sebut, cikgu tulis. 5/6 5/6. darab 12 Darab bulan. 12 bulan. Pandai. Betul. Okey. So, macam biasa di sebelah kanan, kita salin balik ayat matematik tu untuk tujuan kita conteng potong-potong. Tak perlulah awak salin unit dah. Kita nak conteng-conteng aja. Okey, kita akan guna sifir. 6. 6, okey. 6 potong, 6 potong tinggal 1. Kita akan pasangkan dengan berapa? Dengan 5 ke dengan 12? 12. Okey, 12. potong 12. Tinggal? 2. Okey, seterusnya apa kita nak kena buat? 5 darab 2. 10. Okey, betul. 5, seterusnya 5 darab 2 sama dengan 10. Jadi jawapan di bawah ayat matematik ialah 10 apa kelas? Bulan. Bulan, betul. 10 bulan. Nak letakkan jawapan pada ruang kosong di atas. Laju ke cikgu begini? Tak laju pun. Alright. Alright. Dah? Dah. Boleh pergi nombor 6? Dah, boleh. Boleh. Okey, nombor 6. Hubungan apa yang cikgu nak tulis di bawah ni? 1 tahun 12 bulan. Tahun 12 bulan. Betul, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Anak panah pula, cikgu nak gerak daripada mana ke mana? Tahun ke bulan. Tahun ke bulan. Kita akan buat operasi apa kelas? Darab. Darab. Okey. Jadi, tapi kita tengok pada soalan nombornya dalam bentuk nombor bercampur. Jadi kita kena buat Atas Darab tambah tambah. bawah darab. atas tambah bawah darab. Okey. Jadi, 9 darab 4 tambah 1 berapa? 37. Jadi, 37/4. alright. Teruskan ayat matematik. Darab 12 bulan. Pandai. Darab 12 bulan. Ni kalau tak ada orang tengok. Okey, kemudian kita potong di sebelah kanan 37/4 darab 12. Tutup mikrofon. Tutup mikrofon. Awak muak pun cikgu dengar. Okey. Kita nak potong ni. Kita nak potong pasangan mana, guna sifir apa? B dan C. Sifir 4. Pandai. Yes, correct. 4 potong tinggal? 1. 1. 12 potong tinggal? 3. 3. Sebab 12 ni di tempat ketiga pada sifir 4. Okey. So penyebut dah tinggal 1, tak payah tengok dah. Seterusnya kita buat apa? 37 darab 3. Seterusnya ialah 37. Kita tengok yang atas ni tinggal 37.
darab dengan 3. Okey. Oh, ni terus tak, jangan buat bentuk macam ni. Sebab kita nak selesaikan terus buat bentuk lazim. 37 darab 3. 7 darab 3. Kelas 21. Kemudian 3 darab 3, 9 tambah 2. 11. 11. Jadi jawapan kita apa kelas? 111. 111. Ya, 111 letakkan di bawah ayat matematik. Unitnya? Bulan. Bulan. Senang kan? Senang. Okeylah. Alright. Ini jalan kerja untuk nombor 6. Dah? Dah. Boleh kita pergi soalan B pula? Boleh. Boleh. Soalan B. Apa hubungan yang cikgu nak tulis kat sini? 1 dekad 10 tahun. Pandai. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Cikgu buat ringkasan. THN tu tahun lah. Okey, anak panah. Daripada unit apa ke unit apa? Dekad ke tahun. Operasi. Darab. Kita akan darab berapa nanti? 10. Ya, kita akan darab 10. Ayat matematik. 1/2 darab 10 tahun. Pandai. Yes, 10 tahun. Kan ni. Alright. Kemudian gariskan dan juga potonglah di sebelah tepi. Kita akan gunakan sifir 2. Sifir 2, betul. Potong 2 tinggal 1. Potong 10 tinggal 5. 5. Jadi akhirnya penyebut dah tak ada, tak payah tengok. 1 darab 5. Jadi jawapan 5. berapa? 5 5. tahun. Yes, 5 tahun. Tahun. Letakkan jawapan pada tempat kosong. Dah? Dah. Nombor 2. Okey. Masih juga dekad dan tahun. Jadi kita guna yang tadi juga kan? 1 dekad. 10 tahun. Dekad ke tahun tadi akan darab dengan 10. Betul tak kelas? Betul. Okay. Jadi ayat matematik. Tukar. Atas. Atas tambah bawah darab. Okey, selesaikan. 5 darab 5 tambah 2. Jadi apa pecahan tak wajar yang terbentuk ni? 27/5. 27/5. Okey, sambung ayat matematik. Darab 10 tahun. Betul, darab 10 tahun. Kemudian potong di sebelah kanan. 27/5 darab 10. Kita akan guna sifir 5. Okey, potong 5 tinggal 1, potong 10 tinggal 2. Pandai. Penyebut dah tak ada, dah siap, dah tinggal 1, dah dalam bentuk termudah, tak payah tengok penyebut dah. 27 darab 2. 27 darab 2. Boleh buat bentuk lazim di bawah. Right. 7 darab 2. 14. 1 sini, 4 di bawah. Kemudian 2 darab 2 tambah 1. 5. 5. So jawapan dia apa kelas? 54 tahun. 54 tahun. Alright.
Okey, tutup mikrofon. Okey, boleh teruskan nombor 3? Boleh. Boleh. Okey, hubungan unit apa yang terlibat yang cikgu nak tulis kat sini? Dia Satu abad melibatkan 10 Satu dekat. abad sama dengan 10 dekad. kita melibatkan abad dan dekad. Buka balik nota yang cikgu salin tadi tu. Apa hubungan unit yang terlibat antara abad dan dekad? Satu abad 10 dekat. Satu abad sama dengan 10 dekad. Okey, anak panah nak gerak daripada mana ke mana? Abad ke dekat. Abad ke dekad kita akan buat operasi Darab. darab. Okey, jadi ayat matematik lah. Nak bentuk ayat matematik ni. Kamu dah terror ni. Okey, laju cakap, cikgu tulis. 9 per 10 darab 10 dekad. Betul. Darab 10 dekad. Okey. So, cara nak potong sebenarnya senang je tapi cikgu tunjuklah. Kot ada kawan-kawan yang lemah, kita tunjuk pada awal. Kita boleh potong menggunakan sifir 10. 10, betul. 10 potong tinggal 1, 10 potong tinggal 1. Jadi apa jawapan akhir kelas? 9. 9 dekad. Letakkan jawapan di atas. Nur Faziatul Maisara, angkat tangan kenapa? Nak tanya apa-apa ke? Tak ada. Okey. Boleh pergi nombor 4. Boleh. Alright. Hubungan antara abad dan dekad. Apa dia tadi? Abad dan dekad? Satu abad 10 dekat. Satu abad 10 dekad. Masih lagi kita menggunakan hubungan unit yang ini. Ya, kerana dalam soalan ada abad dan juga ada dekad. Dan kita gerakkan anak panah. Anak panah dah bergerak daripada abad ke dekad. Bermakna operasi darab. Okey. Sebelum kita bentuk ayat matematik, nombor bercampur ni kena buat tambah darab dulu untuk menukarkan kepada pecahan tak wajar. Okey. Atas tambah bawah darab. Okey, kelas. Apa jawapan dia? 44. 24 per 5. Alright, betul. 44 per 5. Sambung ayat matematik. Dekad. Darab 10 dekad. Betul. Kemudian, kita nak conteng dah. Kita nak potong di sebelah kanan. Okey. 44 per 5 darab 10. Kita nak pakai sifir berapa kelas? 5. Betul. Potong 5 tinggal? 1. Potong 10 tinggal? 2. Okey, seterusnya apa kita kena buat? 24 darab 10. Betul. 44 darab 10 ke? Darab 2. Darab 2. Okey, dia jadi 8. 4 darab 2 pun 8. Jadi jawapan apa kelas? 88 dekat. Betul. 88 dekat. 88 dekad. Okey. 88. Okey, ni jalan kerja. Nurhana, angkat tangan. Ada soalan ke? Tak ada. Tak payah angkat-angkat tangan kalau tak ada soalan. Baik awak tulis kat buku tulis awak tu. Dah? Nombor 4 dah? Dah. Nombor 5. Sekarang, abad dan tahun. Apa hubungan yang cikgu nak tulis ni? Satu abad 100 tahun. Pandai. Satu abad 100 tahun. So, ayat matematik. 3/4 darab 100 tahun.
3/4 darab 100 tahun. Kenapa 100 tahun? Sebab abad kita gerak nak tukarkan kepada tahun. Abad nak tukar kepada tahun. Jadi abad bergerak ke tahun, maknanya ke kanan. Bermakna operasi darab. Kita akan darab dengan 100. Sebab itu ayat matematik kita dapat ini. Okey, kemudian kita nak potong 3/4 darab 100. Kita akan guna sifir. Kelas. Sifir berapa? 4. Tengok je penyebut. Kalau penyebut 4, kita pakai je sifir 4. Sebab macam mana pun penyebut ni memang kita kena jadikan 1. Kalau nak jadikan 1, dah tentu kita kena pakai sifir 4. Okey, kita akan potong 4 sepasang dengan C ni, iaitu 100. Macam mana nak potong? Kita baca dulu sikit-sikit. Kita tengok dulu 10. Cari 10. Potong dulu 10. Cari 10 dalam sifir 4. 4, 8, 12. Ada tak 10? Tak ada. Jadi kita pilih yang mana? 8. Ya, kita pilih 8. 8 ni tempat kedua. Jadi tempat kedua iaitu kita pilih 8. Kemudian ada tak baki yang kita perlu letak di bawah? Ada. Bakinya berapa? 2. Okey, bakinya ada 2, letak di bawah. Okey, kenapa bakinya 2? Sebab kita hanya pilih 8. Pada soalan kita ada 10, tapi kita hanya boleh guna 8. Jadi 10 tolak 8, bakinya 2. Okey, jadi cantumkan pula 2 dengan nombor seterusnya iaitu dengan sifar. Dia akan jadi 20. Yes, cari pula 20 dalam sifir 4. Tempat kelima. Betul, di tempat ke-5. Jadi kita pun letak tempat ke-5 di atas. Dah siap. Seterusnya kita kena buat apa? 25 darab 3. 25 darab Ya. 3. 25 darab 3. Buat macam biasalah bentuk lazim. 25 darab 3. Okey. 5 darab 3, 15. 1 di atas, 5 di bawah. Kemudian 2 darab 3 tambah 1. Berapa kelas? 7. Okey, 7. Jadi jawapan dia apa kelas? 75. 75 tahun. 75 ya, betul. 75 tahun. Dan letakkan pada ruang kosong di atas. Dah? Dah. Okey. Yang terakhir nombor 6. Abad dan tahun. Masih lagi kita gunakan hubungan unit yang tadi. Tutup mikrofon. 1 abad sama dengan berapa tahun? 1 abad 100 tahun. 100 tahun. Jadi kita nak menukarkan abad ke tahun, bermakna kita kena gerakkan sama juga dari abad ke tahun. Operasi darab. Okey kelas. Sekarang kena buat apa dulu ni pada nombor ni? Darab tambah. Darab tambah atas, tambah bawah, darab. Jadi selesaikan. Apakah nombor pecahan tak wajar yang kita dapat? 14/5. Okey. Darab. Berapa kelas? 100 tahun. 100. Ya, darab 100 tahun. Okey, potong di sebelah kanan. 14/5 darab 100. Kita akan guna sifir? 5. Betul. Potong 5 tinggal 1. Jangan cari 100 dalam sifir 5. Jauh ke bawah. Kita baca dulu sikit-sikit. Baca dulu 10. Potong 10 di tempat ke? 2. 2.
Okey, baki tak ada sebab kita memang guna 10 habis. Jadi tinggal satu lagi sifar, apa nak buat? Potong aja salin di atas. Kalau tinggal satu je sifar, kita hanya potong saja dan salin sifar di atas. Sekarang kita nak buat apa kelas? 14 darab 20. Yes, buat bentuk lazim 14 darab 20. Okey. Mula-mula 4 darab sifar. Sifar. Kemudian 1 darab sifar. Sifar. Okey, dah siap untuk sifir sifar. Sifir 2, tinggalkan satu tempat dulu. Okey. Tinggalkan satu tempat, baru buat sifir 2. 4 darab 2. 8. 8. 1 darab 2. 2. Tambah kan? Dapat berapa kelas? 280. Jadi jawapannya? 280 tahun. Betul, 280 tahun. Okey. Okey. Cikgu nak tanya, Okey, apa dia? kalau buat 20 darab 14 boleh tak? Tak ada masalah. Maknanya awak nak terbalikkanlah 20 di atas, 14 letak di bawah. Tak ada masalah. Sebab apa tak ada masalah? Contoh, kalau 3 darab 2 sama dengan 6. Kalau saya terbalikkan 2 darab 3, sama tak 6? Sama. Jadi tak ada masalah bila kita menyusun angka yang mana atas yang mana bawah. Yang penting angka dia mestilah sama. Jangan bila awak buat 20, awak letak 20 dekat atas, tapi awak buat 20 darab 15. Itu tak boleh lah. Faham tak? Faham. Okey. Untuk soalan seterusnya, kita pergi sekejap soalan seterusnya. Sekarang dah pukul 1 dah. Boleh cikgu teruskanlah dalam 10 minit lagi? Boleh. Boleh. Alright, kita tengok. Sifar perempuan 8. Nah, yang mana cikgu tak sempat bincang, boleh buat sendiri rasanya kan? Dah tera kan? Kelas? Boleh. Ya. Okey. Untuk soalan muka surat 54, soalan A. Dia mula dengan sifar perpuluhan 8 jam. Bermakna dia mula dengan bentuk nombor perpuluhan. Cara dia masih sama kalau tadi semua melibatkan pecahan. Betul tak kelas? Muka surat 53. Banyak yang melibatkan pecahan ataupun nombor bercampur. Betul tak? Betul. Bagi muka surat 54 ni, cara dia masih sama. Bezanya hanya sedikit saja, iaitu bezanya pada perpuluhan. Dia tak ada pecahan, dia letak perpuluhan. Sebenarnya lagi senang. Okay, kita tengok. Okay, macam mana nak selesaikan jam dengan minit? Apa hubungan cikgu kena tulis? 1 jam 60 minit. Betul, 1 jam 60 minit. Jadi kita akan gerakkan anak panah daripada unit apa ke unit apa kelas? Jam ke minit. Okey, kita akan buat operasi apa nanti? Darab. Darab. Ya, kita akan buat operasi darab sebab anak panah ini bergerak dari kiri ke kanan, iaitu dia bergerak ke arah kanan lah. Jadi kita akan buat operasi darab. Kita akan buat darab berapa kelas? 60. Ya, kita akan buat darab 60. Tak payah pening-pening. Semuanya ada pada hubungan unit ni. Okay. So, ayat matematik. Okay, awak sebut, cikgu tulis. Kelas? Ayat matematik. Nak buat dah ni? Sifar perpuluhan 8. Betul. Darab 60 minit. Macam tu je. Sama tak langkahnya macam pecahan tadi? Sama. Sama. Cuma bentuk nombor je berubah. Kalau tadi pecahan, kat sini dia perpuluhan. Salin je balik. Sebenarnya lagi mudah. Sebab kita tak perlu nak tukar
nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Betul tak? So, dekat sebelah kanan, awak selesaikan operasi darab ni. Maknanya awak kena membentuk ayat matematik lah. Awak kena membentuk bentuk lazim. Jadi, sifar perpuluhan 8 darab 60. Jangan takut kalau nampak bentuk lazim yang ada titik puluhan. Okay, bayangkan aja titik perpuluhan tak ada dulu. Tapi kita kena tulis lah. Okay, so kita darab. Mula-mula operasi untuk sifir sifar. 8 darab sifar. Sifar. Betul. Kemudian sifar darab sifar. Sifar. Okay. Kemudian kita nak buat pula sifir 6. Sebelum buat sifir 6, kita kena buat apa kat sini? Kena pangkah, tinggalkan dulu kan? Okey. Baru boleh mula buat sifir 6. 8 darab 6. 48. 48 jadi 4 di atas, 8 di bawah. Kemudian sifar darab 6 berapa? Sifar. Tambah 4. 4. 4. Jadi kita letak jawapan 4 kat sini. Kemudian kita buat operasi tambah. Tambahkan sifar. Sifar 8 jadi 8. Kemudian sini tak ada apa-apa ni 4. Jadi tutup dulu mikrofon. Jadi jawapannya ialah, adakah ini 480? Tak boleh letak 480 sebab di sini ada titik perpuluhan. Kita kena ikut pergerakan titik perpuluhan tu, kedudukannya kita kena ikut nombor pada soalan yang ada titik perpuluhan. Kita kena ikut dia ni. Kita kena ikut sifar perpuluhan 8. Kalau sifar perpuluhan 8 tu, dia hanya ada satu tempat, lepas tu titik kan. Ni pun kena ikut satu tempat, kemudian titik. Jadi bermaksud jawapan dia apa kelas? 48 perpuluhan sifar. Okey, 48 perpuluhan sifar maksudnya nilainya apa sebenarnya? Ringkaskan. 48. Hanya 48. Sebab bila titik perpuluhan kat sini, apa nilai tempat 8 ni? Apa dia? Kalau di sini titik perpuluhan, di sini apa nilai tempatnya? Di sini pula apa? Sini apa nilai tempatnya? Sah. Sah, betul. Sini sah, sini puluh. Sebab itulah jawapannya 48. Jadi letakkan unitnya 48 apa tu? Minit. 48 minit. Dan jawapan letak di atas. Boleh kelas? Boleh. Boleh. Okey, kemudian soalan kedua. Boleh? Boleh teruskan soalan kedua? Boleh. 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 Okey. Unit apa yang terlibat? 1 jam 60 minit. Betul, 1 jam 60 minit. Anak panah bergerak daripada mana ke mana? Jam ke minit. Maknanya kita akan buat operasi Darab. darab. Okey, ayat matematik. Ini dah terror dah ni, awak sebut. 2.7 darab 10 minit. 10 minit. Betul, 2.7 darab dengan 60 minit. Dan di sebelah kanan kita akan terus buat bentuk lazim 2.7 awak pun sambil tu buat dengan cikgu.
Dekat buku awak tu. Dekat ruang, ruang ni memang agak sempit tapi korang buatlah pandai-pandai korang conteng je pada buku aktiviti tu. Boleh? Okey. Mula-mula sifar sifar. Kalau sifar sifar senanglah semuanya sifar. Sifar, sifar. Okey. Kemudian dah siap benda ni. Kita nak buat sifar 6. Kena tinggalkan 1 dulu tempat kosong. Di tempat sa ni. Di kotak yang pertama tinggalkan dulu. Kemudian baru sambung. 7 darab 6 berapa kelas? 40. 22. Okey, 4 di atas. 2 di bawah. Kemudian 2 darab 6 tambah 4. Berapa? 16. Yes, 16. Baru kita buat operasi tambah. Okey, buat operasi tambah. Sini sifar, sini 2, 6, 1. Macam mana kita nak letak titik perpuluhan? Macam mana nak letak titik perpuluhan? Kena ikut nombor pada soalan. Ni nombor pada soalan. Yang mana yang ada titik perpuluhan? 2.7 ke 60? 2.7. Jadi, kedudukan titik perpuluhan pada jawapan kita kena ikut sama. Macam titik perpuluhan di atas. Jadi, dia hanya ada satu tempat, lepas tu titik. Ini pun sama. Satu tempat, kemudian kita letak titik. Jadi, bermaksud 2 ni adalah sah. Kalau sini titik perpuluhan, bermakna di sebelah kiri dia, sini sah, sini puluh, sini ratus. Jadi, apakah jawapannya kelas? 162 minit. Betul, 162 minit. Dan letakkan jawapan. Okey. Jadi itulah yang berlaku sebenarnya. Yang sama juga pada soalan 4, 5, 6 dan juga soalan B pada soalan yang di bawah tu. Macam soalan nombor 4. Kita tengok soalan nombor 4. Cikgu pergi laju je ni. Okey. Soalan nombor, ini nombor 3. Okey, sorry. Soalan nombor 3. Hubungan apa yang terlibat kelas? Itu yang paling penting. Jalan kerja tu kamu dah tahu dah. 1 hari 24 jam. Betul. 1 hari 24 jam. Jadi kamu akan gunakan 1 hari sama dengan 24 jam ni untuk pengiraan soalan ketiga. Okey. Soalan keempat pula. Unit apa yang terlibat kelas? 1 hari 24 jam. Betul. 1 hari 24 jam. Okey. Nombor 4. Okey. Nombor 5. Unit apa yang terlibat kelas? 1 tahun 12 bulan. Betul. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Soalan ke-6 kelas. Unit apa yang terlibat? Hubungan apa terlibat? 1 tahun 12 bulan. Betul. 1 tahun 12 bulan. Okey. Kita tengok B. Ini cikgu tak tunjuk dah. Sebab kamu dah boleh buat kan? Semua cikgu nak tengok kamu pandai tak sesuaikan hubungan unit dengan soalan tu. Okey, soalan B pula. Bahagian B, muka surat 54. Soalan nombor 1. Okey, hubungan apa yang terlibat ni? 1 dekad 100 tahun. Betul, 1 dekad 100 tahun ke? 10 tahun. 1 dekad 10 tahun. Jadi yang ni 1 dekad 10 tahun, caranya semua sama. Jadi kita akan gerakkan anak panah daripada dekad ke tahun. Jadi sini dekad, gerak ke tahun. Kita akan buat operasi apa kelas? Darab. Darab dengan berapa? 10. Darab dengan 10. Sama tak cara dia? Sama. Sama je kan? Okey, itu nombor 1. Okey, nombor 2. Hubungan apa yang terlibat kelas? 1 dekad 1 dekad 10 tahun.
Betul, 1 dekad 10 tahun. Okey, laju. Nombor 3, hubungan apa yang terlibat? 1 abad 10 dekad. 1 abad 10 dekad. Betul, 1 abad 10 dekad. Okey, nombor 3 dah. Nombor 4, hubungan apa terlibat? 1 abad 10 dekad. Betul, 1 abad sama dengan 10 dekad. Nombor 4, nombor 5. 1 abad 100 tahun. Betul, 1 abad 100 tahun. Dan yang terakhir, 1 abad 100 tahun. 1 abad 100 tahun. Okey. Okey. Jadi cikgu rasa yang lain-lain tu awak boleh selesaikan tak? Boleh. Boleh selesaikan ya? Okey. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Ada apa-apa nak tanya tak lagi? Tak ada. Okey, kalau tak ada awak sambung terus selesaikan sampai habis muka surat 54 saja. Okey, kita akan sambung lagi muka surat 55 pada minggu hadapan. Okey, itu saja kelas. Assalamualaikum, bye-bye. Kalau apa-apa, Terima kasih. Bye. kalau ada apa-apa nak tanya, awak boleh WhatsApp je cikgu, okey? Okey. Okey, itu saja. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. kasih. Bye-bye. Sama-sama. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye.